Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi penjelasan, dalam siri penjelasan ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Kita masih lagi dalam rangka mengupas ayat-ayat Al-Quran yang melarang daripada membuat bid'ah. Ya. Ini ayat-ayat ini adalah satu tesis. Bukan saya tulis tesis, satu tesis yang saya buat, yang saya bawa untuk membuktikan bahawa seandainya hadis Nabi SAW yang melarang bid'ah itu tidak ada langsung ataupun dhaif darjatnya, kita tidak memerlukannya sebab kita ada cukup ayat-ayat Al-Quranul Karim yang melarang daripada bid'ah, dan ayat-ayat ini membawa maksud bahawa setiap bid'ah dilarang dan setiap bid'ah itu adalah sesat dan kesesatan itu akan bawa ke neraka. Kenapa saya nak buat demikian? Kerana ada orang-orang agama yang sangat benci dengan hadis tu. Mereka mentakwilkannya, mereka mencairkannya sampai-sampai hadis tu tak ada value langsung pada mereka. Padahal hidup adalah hadis yang sahih. Hadis itu awal sekali, pertama sekali saya letak dalam buku saya itu, dan telah pun saya kupas maksudnya dalam siri video ini. Tapi andai kata mereka tak mahu hadis itu, mereka kata hadis tu tak apa. Kita ada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang tetap membawa maksud yang sama. Ringkasnya, hadis itu sebenarnya hanyalah merumuskan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Taala dalam Al-Quranul Karim. Ya. Jadi ini adalah tesis. Tesis is to be proven, right or wrong kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, cuba nilai betul ke yang saya cakap ni. Betul ke ayat-ayat Quran yang saya kemukakan ini termasuk dalam bab melarang bid'ah. Dan bid'ah secara total, tak ada bid'ah hasanah ya tuan-tuan, tidak ada bid'ah hasanah. Okey, dan apa nak kata, setiap bid'ah itu membawa kepada kesesatan dan boleh mengakibatkan tempatnya di dalam neraka. Okey, ini sekadar intro. Baik, kali ini kita masuk ke bab bid'ah dan jalan Rasulullah. Bid'ah menyelisihi Rasulullah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang ada buku tu, rujuk muka surat 93. Kita sekarang di muka surat 93 dan kita merujuk kepada ayat 108 surah Yusuf. 108 surah Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pendek saja ayatnya ya. Okey, mari kita kaji ayat ini. Allah mulakan firman-Nya dengan kul. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, biasa tak baca ayat-ayat Quran yang dimulakan dengan kul? Pernah tak terfikir kenapa ada kul di situ? Apa peranan kul di situ? Katakanlah kan. Sebahagian ayat tu dia macam dialog. So kul ni mungkin dialog, tak apa. Tapi sebahagian ayat macam yang ini ni tak ada dialog pun. Sebelum tu bukannya ada dialog dengan siapa-siapa kot. Apa maksud kul di sini? Atau lebih penting, apa peranan kul di sini? Peranan kul di sini ialah hendaklah kita selalu memperkatakannya. Hendaklah kita selalu memperkatakan ayat ini kepada masyarakat, kepada umat Islam. Memang seluruh ayat Quran ini untuk kita dakwahkan, untuk kita sampaikan, tetapi di antara ayat-ayat itu yang patut kita beri prioriti, yang patut kita kerap menyampaikannya ialah ayat-ayat yang bermula dengan kul. Sebagai contoh, perhatikan ayat pertama daripada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, sebarkan mesej tauhid ni kepada orang ramai. Katakanlah kepada orang ramai bahawa Allah ialah satu. Jadi kita sebarkan selalu. Jangan malu-malu, takut-takut ya. Contoh lain, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian surah seterusnya, Qul a'udzu birabbin nas. Sebarkan, perkatakannya, sebarkan kepada orang ramai bahawa kalau kamu nak perlindungan, baca dua surah ini. Baca selepas solat fardu. Baca dua surah ini. Kalau kamu nak perlindungan daripada jin, bukan pergi tabur garam keliling rumah, memagar rumah. Tak.
ahli-ahli keluarga biasa membaca surah ini. Kalau kamu hendak memagar gerai ataupun kedai daripada disihir oleh orang lain, konon lah kan, kalau peniaga Melayu je mesti kena sihir. Peniaga Cina ke India kan tak pula kena sihir. Kenapa kedai kamu tak laku? Aku kena sihir lah. Kedai aku ni ditutup. Orang kalau mari tak nampak kedai aku. Padahal orang mari, tapi yang pekedai tu pun duduk main phone je kan. So, kalau betul nak menyihirkannya, bukan pergi tabur lada kat situ tu. Tetapi, lazimkan. Bukan suruh gantung ayat ni, tapi lazimkan tuan punya kedai, pekerja kedai, selalu mendirikan solat. Dan antara zikir selepas solat ialah membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu peranan kul di awalnya tu. Apa contoh lain? Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka merendahkan pandangan mereka, agar mereka menjaga kemaluan mereka, agar mereka tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang zahir, dan hendaklah mereka melabuhkan kain tudung mereka agar menutup bahagian depan ini. Okey? Ayat itu juga bermula daripada kul. Maka hendaklah kita selalu sebarkan mesej ni, selalu sebarkan ayat itu kepada para wanita yang muslim, bukan yang non-muslim, kepada yang muslim. Hendaklah mereka merendahkan pandangan, menjaga kemaluan, menjaga aurat, dan melabuhkan kain tudung mereka. Dulu sebelum ayat ni turun, muslimat zaman tu pakai tudung macam kita kata nan, paderi perempuan, nan di gereja tu dia pakai tudung, tapi mereka labuhkan ke belakang. Pakai tudung, labuhkan ke belakang. Lalu Allah menurunkan ayat tu suruh tudung tu labuhkan ke depan dan menutup bahagian yang kita sebut sebagai cleavage ini, Dan Allah Subhanahu Taala sebagai yang mencipta manusia mengetahui bahawa bahagian itulah yang manusia ni suka dedahkan. Okey, kalau kita tengok hampir 80-90% fashion wanita moden sekarang ni kononnya lah macam-macam fashion macam mana sekalipun, bahagian depan tu the V tu is still open. Dan Allah tahu, sebab tu Allah suruh tutup bahagian itu. Ini kepada wanita muslimat. Yang lelaki, nanti dulu. Kadang-kadang lelaki ni yang lebih semangat. Tengok-tengok dia orang ni, tak tutup aurat. Tengok dia orang ni tayang gambar dalam media sosial. Ish. Padahal sebelum tu, tadi yang saya baca surah An-Nur ayat 31. Sebelum tu, ayat 30, Allah berfirman yang bermaksud, katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman, untuk mereka merendahkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka dan sehingga akhir hayat. Jadi pertama sekali, lelaki yang tudukkan pandangan. Jangan asyik duk pandang kat perempuan saja. Kan, lepas tu duk condemn pula. Kau duk pandang tu apa hal? In the very first place, you are the one supposed to take care of your vision. Okay? Surah An-Nur ayat 30. Jadi dua-dua ni dimulakan dengan kul. Apa maksudnya? Untuk kita kerap sebarkannya, kerap memperkatakannya, ya. Demikianlah juga dengan ayat yang menjadi rujukan kita pada siri ini. Allah mulakannya dengan kul. Maknanya apa yang terkandung dalam ayat ni hendaklah kita sebar-sebarkan. Hendaklah kita cerita, hendaklah kita type, hendaklah kita forward dalam WhatsApp group, Telegram group dan sebagainya. Apa dia, ya? Katakanlah hazihi, yang ini, mula-mula ayat ni turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazihi, inilah sabili, jalanku. Inilah jalanku, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, aku menyeru kalian kepada Allah, mentauhidkan Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ala basiratin, di atas hujah, di atas bukti yang jelas nyata. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kita tak akan menemui hadis Nabi SAW meskipun yang dhaif. Nabi ni ajar umat dia, itu wajib, itu sunat, itu boleh, ini tak boleh, ini makruh, itu harus. Tak ada. Nabi akan ajar dengan yang kita sebut sekarang dalil lah, dengan penjelasannya. Sebagai contoh, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi tak kata sunatnya, tapi Nabi kata apa? Ia lebih baik daripada dunia dan isinya. Kan sebagai contoh. Familiar kan hadis tu? Contoh lain, baca Quran. Nabi tak sekadar kata sunat, tapi Nabi kata baca Quran ini setiap perkataan, setiap hurufnya mendapat 10 markah, 10 pahala.
Dan aku tidak berkata alif lam mim itu satu perkataan, tapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Ya, jadi Nabi SAW apabila mengajar akidah, apabila mengajar ibadah, hukum hakam, baginda akan jelaskan dengan penuh, sama ada dengan membacakan ayat Quran ataupun dengan hadis baginda itu sendiri. Tidak keluar yang ringkas-ringkas sahaja. Sekarang ni umat Islam kita sebegitu selesa dengan yang itu. Ustaz-ustaz kita pun sebahagiannya begitu saja. Sampai-sampai kalau bagi dalil dah tak boleh comprehend, dah tak boleh brain. So kadang-kadang kita jumpa, ada ustaz kita, ada ustazah kita, Alhamdulillah, dalam sesuatu persoalan tu, bila dia orang mengajar ke, dalam sesi soal jawab ke, dia bacakan dalil. Dia bacakan dalil apa semua tu. Tapi di kalangan orang kita, ada juga yang tak reti dalil ni. Bukan sebab dia bengong, bukan sebab IQ dia rendah, sebab dia tak pernah dibiasakan dengan dalil. Cerita 10 minit lah, akhirnya tanya, so ustaz, akhirnya tu wajib ke sunat? Dia tak ke situ juga. Dia tak faham. Kadang ustazah dia cerita dah, perkara ni ada dua pendapat. Pendapat gini, ialah gini kerana dalil-dalilnya. Pendapat itu gini dalil-dalilnya. Akhirnya dia tanya juga, so ustazah, kesimpulannya tu makruh ke haram? Okay? Bukan sebab orang tu low level. Tak, dia dalam bidang dia, macam saya ni duduk di Selangor kan. Biasa saya pergi surau masjid dengan kuliah tu. Ada je ustazah yang jenis kita panggil ustaz dalil. Atau ustazah dalil. Ada, tak ramai tapi ada. Tapi bila dia orang cerita, yang hadirin tu tanya tu, akhirnya, wajib ke sunat tu? Ish, ya Allah. Yang tanya tu pun kita kenal. Dia ni jenis geng bijak ni, bukan geng bengong ni kan. Ya. Okay. Jadi ini, dakwah Rasulullah ini ya, jalan Rasulullah ni menyeru kepada Allah ala basirah. Okay, dan atas bukti yang nyata, jelas dan nyata ya. Inilah jalan Rasulullah. Ada tambahan di sini ya, ada tambahan di situ, diulangi lagi, ana wa manittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Okay, Rasulullah menyebut saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Siapa ya yang pertama sekali, kumpulan orang yang pertama sekali mengikuti Rasulullah? Mereka itulah orang-orang yang pertama memeluk Islam, iaitu para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab tu kita dalam beragama ni kita ikut juga apa yang para sahabat kata ataupun buat. Kerana mereka tidak akan berkata-kata sesuatu, membuat sesuatu, melainkan ada ajarannya daripada Rasulullah SAW sebelum itu yang tidak mereka sampaikan saat itu, tapi mereka sampaikan dalam bentuk perbuatan, ya, dalam bentuk perbuatan. Sebagai contoh daripada Abdullah ibnu Mas'ud, ada lafaz takbirnya untuk hari raya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar. Okay, sebagai contoh. Tapi Abdullah ibnu Mas'ud tak kata pula Nabi yang takbir macam tu. Lalu ada orang pula membuat hujah. Tengok tu, boleh buat bid'ah. Abdullah ibnu Mas'ud buat bid'ah. Sebenarnya tidak. Abdullah Mas'ud dia mendengarnya itu daripada Rasulullah SAW. Hanya dia tidak ceritakan pada saat itu. Sebab para sahabat mereka tidak buat bid'ah. Sebab mereka tahu Nabi SAW melarang daripada membuat bid'ah. Okey, dan di sini juga ada kepentingannya tentang para sahabat dan mereka yang mengikuti sahabat, iaitu daripada generasi tabi'in dan tabi'in. Okey, berdasarkan sebuah hadis yang panjang riwayat Imam Bukhari dan lain-lain, secara ringkasnya Nabi SAW bersabda, sebaik-baik umatku adalah generasiku dan generasi yang mengikutinya dan generasi yang mengikutinya, iaitu para sahabat, tabi'in, tabi'in ya. 3 generasi ini lebih kurang roughly the first 300 years, dan inilah yang disebut sebagai generasi salaf. Inilah yang disebut sebagai generasi salaf. Yang selepas 300 ini disebut sebagai khalaf. Okey. Apa kelebihan 3 generasi ini? Telah pun saya bacakan hadisnya tadi. Sebaik-baik umatku adalah generasiku dan mereka yang mengikutinya dan mereka yang generasi yang mengikutinya. Okey. Tapi kita sekarang ni dah jauh ni, nak ikut sama boleh tak? Nak ikut sama boleh. Sebab ayat ni 108 surah Yusuf ni Allah berfirman, ana wa manit taba'ani. Aku, yakni Rasulullah, dan sesiapa yang mengikuti aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan nak masuk dalam golongan ini, nak masuk dalam jalan Rasulullah ini, nak masuk dalam firman Allah ini, dan sesiapa yang mengikutiku, maka kenalah tukar manhaj beragama, kena ikut jalan Rasulullah.
Tak boleh buat benda-benda baru, lepas tu berkata apa salahnya Nabi tak larang. Kalau nak buat macam tu silakan, tapi you are not. Tidak lagi di atas jalan Rasulullah. Tidak lagi masuk dalam kategori orang-orang yang mengikuti aku. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih lagi berpegang dengan hujah, apa nak kata, apa salahnya? Ia baik. Okey, silakan. Tapi taklah masuk dalam ayat 108 surah Yusuf ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih lagi nak berhujah, Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat. Silakan, tapi taklah masuk dalam ayat ni lagi dah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih lagi dalam kategori yang bawa dalil Nabi larang, bawa dalil aku nak buat ni tak boleh, silakan, tapi taklah masuk dalam ni lagi dah. Okey? Jadi kena faham, kalau nak masuk dalam ni, ikut sebiji-sebiji, ikut sebaik-baiknya. Try your best to follow everything. Daripada sekecil-kecilnya kepada sebesar-besarnya, dan anda akan masuk dalam apa yang Allah disebut sini, wa manit taba'ani. Apa kelebihan? Apa keutamaan kalau ikut ni? Apa salahnya ikut yang lain-lain tu? Okey apa? Apa salahnya? Baik kan? Mari kita rujuk surah At-Taubah ayat 100. Surah At-Taubah ayat 100. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasabiquna awwalin, dan orang-orang yang terdahulu minal muhajirin, daripada kalangan orang-orang muhajirin, yang ini mereka para sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Wal ansar, dan orang-orang ansar penduduk Madinah yang menerima mereka yang berhijrah itu. Wallazina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maknanya kita ada muhajirin, kita ada ansar, dan yang kemudian-kemudian tu yang mengikuti mereka. Bukan ikut biasa-biasa. Wallazina tabauhum bil ihsan, dengan ihsan ni bukan baik biasa tau, baik yang lebih tinggi lagi. Okey, baik yang lebih tinggi lagi. Sebagai contoh, kita mungkin ingat ya, hadis 40, salah satu daripada hadis awal daripada hadis 40 Imam Nawawi. Hadis kedua tak silap kot. Apabila malaikat Jibril beliau menyamar sebagai seorang lelaki, pakai pakaian kemas, berjubah putih apa semua, nampak macam datang dari jauh, tapi pakaian kemas. Okey, para sahabat dengan Rasulullah sedang duduk. Dia mari masuk duduk betul-betul depan Rasulullah. Bahkan dikatakan lutut bersentuh lutut. Lalu dia bertanya, apakah Islam? Maka Rasulullah pun menjawab, Islam tu ialah rukun Islam yang 5 perkara tu. Apakah iman? Lalu Rasulullah pun menerangkan apakah itu iman. Bila Rasulullah terangkan, dia kata betul. Rasulullah terangkan, dia kata betul. Lalu ditanya lagi, apakah ihsan? Maka Rasulullah menjawab, ihsan itu ialah kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan sekalipun kamu tidak melihat Allah, ketahuilah bahawa Allah melihat kamu. Jadi kita ni ihsan ni level baik yang kita memang tak nampak Allah, tapi kita ada kesedaran bahawa Allah nampak apa kita buat. Dan apabila Allah nampak kita buat, kita akan try our best to give the best. Jadi ihsan ni bukan sekadar baik, tetapi baik yang level tinggi. Jadi kita nak jadi dalam surah At-Taubah ni, ayat 100 ni, kita nak masuk dalam golongan wallazina tabauhum bil ihsan. Kalau nak tabuhum, tak boleh lah duk bagi alasan Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat. Tak boleh macam tu. Tak boleh lah dah. Yelah, apa salahnya, benda ni kan baik. Tak boleh macam tu. Tak boleh pula apa lagi yang biasa-biasa tu, minta dalil tak boleh buat. Minta dalil larangan, selagi tak ada dalil larangan, aku nak buat juga. Buatlah, tapi you are not following the Prophet. You are not following his companions. You are no more in this ayat. Kalau masuk dalam ayat ni, apa kelebihannya? Allah sambung lagi. Radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada zalika fawzul azim. Okey. Allah reda kepada mereka dan mereka reda kepada Allah. Tuan-tuan tengok ya, susunan rangkap ini. Sepatutnya mereka lah reda pada Allah, kemudian barulah Allah reda pada mereka kan. Tapi Allah mendahului dirinya. Bahawa dia yang first kali tengok dia orang ni, Allah yang reda pada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tak Allah reda pada kita? Nak tak Allah reda pada kita? Nak kalau ikut ayat ini, ikut jalan Rasulullah, ikut jalan para sahabat,
ya, dengan sebaik-baiknya. Jangan dah ikut jalan-jalan lain. Walaupun nampak macam baik, jangan ikut. Okey? Lepas tu apa lagi dapat? Okey, lepas tu dah Allah menyediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai kekal selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surah Taubah ayat 100. Kalau guna phone apa, bookmark. Kalau guna mushaf apa tu, tampal stiker ke, nak highlight ke apa ke. Kita nak masuk golongan ni. Okey, kembali kepada ayat 108. Surah Yusuf. Kita nak masuk dalam kategori yang wa mattaba'a ni. Dan sesiapa yang mengikutiku. Okey? Jadi inilah jalan Rasulullah. Dan Rasulullah ini menyeru kepada Allah dengan bukti yang nyata. Okey? Jelas hadis-hadisnya. Kita tahu hadis-hadis tu. Jelas ayat Qurannya kita tahu. Kenapa masih nak ikut yang lain juga? Sebab dah terbiasa kan? Sebab nanti aku ni jadi alien pula. Memang alien kita ni ghuraba. Golongan yang asing di akhir zaman. Betul atau tidak? Ghuraba. Okey. Tapi ikut. Jadi kita dapat masuk ke dalam ayat ini, ya. Ke dalam kategori ayat ini. Jangan pula masuk dalam kategori yang lain. Kategori mana? Mari kita rujuk ayat 159 surah Al-An'am. Ayat 159 surah Al-An'am. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an. Dan orang-orang yang memecah belahkan agama mereka, dan mereka ini berkelompok-kelompok, beraliran, berjemaah, bertarikat. Lasta minhum fi syai'in. Kamu ni, lasta ni merujuk pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu wahai Muhammad tak ada kaitan langsung dah lagi dengan mereka. Fi syai'in. Lasta minhum fi syai'in. Kalian ni tak ada kalian. Engkau ni wahai Muhammad, you have nothing to do with them anymore. Alamak, sampai macam tu ke? Kita ni nak jadi umat Muhammad. Kita ni nak jadi, mendapat syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah di hari akhirat. Tapi Allah kata dah tak ada kaitan lagi dah. Sebab kenapa tak ada kaitan? Kita ikut jalan yang lain. Dan kita membuat kelompok-kelompok sendiri. Kan sekarang ni pun ada banyak kelompok-kelompok. Saya tak naklah sebut. Sebab saya ni di sini sebagai nak mendakwah kita semua, menyeru kita semua jadi ikut kelompok Muhammad. Ikut jalan Muhammad. Ikut jalan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Okey, tak payah kelompok-kelompok ni. Kelompok-kelompok ni nama lain-lain. Setiap kelompok tu kalau kita kaji sejarahnya, mereka membuat satu bid'ah dulu. Bid'ah akidah. Lalu mereka berbangga-bangga dengan tu, menjadilah satu kelompok A. Kelompok B pula membuat satu lagi bid'ah dalam bab akidah. Dengan segala-gala teori apa semua tu, jadilah kelompok B. Kelompok C pula buat bid'ah. Dan kelompok-kelompok ni ya, memang ada nama sekian-sekian apa semua tu, tapi kaji sejarah. Ada ciri yang membezakan mereka tu, itu ialah adanya bid'ah yang mereka buat pada asalnya, yang berbeza daripada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka ini pada jalan Rasulullah yang kita baca tadi tu, tak muncul kelompok ni, tak muncul dengan nama-nama lain tu. Seandainya. Okey, semangat. Okey, lasta minhum fi syai'in. Kamu wahai Muhammad tak ada kaitan lagi lah dengan mereka. Alamak, kita ni sangat mengharapkan syafaat Rasulullah, sangat berharap nak jumpa Rasulullah, nak minum daripada telaganya di hari akhirat kelak. Okey, innama amruhum, sesungguhnya urusan mereka tidak lain ilallah, hanyalah kan kepada Allah. Summa yunabbi'uhum, kemudian di akhirat kelak Allah akan memberitahu mereka bima kanu yaf'alun, terhadap apa yang biasa mereka amalkan di dunia dulu. Okey, Allah bincang ni yang dah buat kelompok-kelompok ni macam dah lain macam je kan. Okey, Allah ni akan sesungguhnya urusan mereka ni pada Allah kan, macamlah sebagai contoh Maha suci Allah di sebarang kesamaan. Seorang guru duk ajar murid, dia guru kelas 3A katakan. Okey, dia ajar budak-budak tak nak ikut. Dia pun kata, okey, engkau ni sekarang pergi kepada guru disiplin, I don't know lah. Your matter now is with the discipline teacher, I don't know anymore. Okey, macam something serious lah ni ya, something serious. Okey.
Dan guru disiplin tu akan menghukum berdasarkan apa yang kalian ni buat. Okey. Sebagai contoh ya. Jadi ayat ini sebagai peringatan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tak payah dah ikut kelompok-kelompok tu. Namanya baik ke apa ke, ikutlah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang lain yang turut mengikutinya ya. Bila ikut ni ikut penuh. Sebab sebagai orang dia ikut, tapi dia ikut apa yang dia nak aja. Aku ni tak baca usoli. Kenapa? Sebab Nabi tak baca. Okey. Aku ni tak baca surah Yasin malam Jumaat. Kenapa? Sebab Nabi tak baca. Tapi semai suruh baca surah Kahfi. Panjang nanti dulu. Belum lagi panjang. Dia nak ikut ikut tu lebih pada malas ke apa sebenarnya kan? Jadi nak ikut tu ikut penuh. Nabi anjurkan puasa Isnin dan Khamis. Puasa juga. Macam sekarang ni 10 hari pertama bulan Zulhijjah kan. Dianjurkan kita berpuasa 1 hingga 9. Orang-orang yang ikut jalan Nabi ni dia berpuasa. Tak adalah keyboard warrior lah, sungguh-sungguh apa semua tu, tapi bila buat puasa tak bangun sahur lah. Tak ada begitu. Nak ikut apa tadi? Ihsan. Sebaik-baiknya, bukan ikut lebih kurang ya. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang kata dia nak ikut sunnah, tapi dia lebih pada malas nak buat tu sebenarnya. Dia malas nak doa kunut. Dia malas sebab bila semayang witir dia tak pula baca doa kunut. Okey, dia malas tak nak baca surah Yasin, tapi sebenarnya malas. Surah Kahfi tak nak baca pula. Ya. Jadi orang-orang sunnah, orang-orang yang kata nak ikut sunnah, ikut dengan bukan biasa-biasa, dengan ihsan. Ya, dengan ihsan. Surah At-Taubah ayat 100 tadi ya. Okey. Jangan termasuk ya dalam golongan yang dimasukkan oleh Allah SWT dalam ayat 159 surah Al-An'am ini. Hendaklah kita masuk dalam jalan Rasulullah sebagaimana ayat 108 surah Yusuf, dan kita ni orang-orang terkemudian kan, kita ikut mereka tu dengan sebaik-baiknya sebagaimana ayat 100 surah At-Taubah. Saya nak bagi contoh sebab bincang teori tak boleh lah kan. Jom kita tengok satu contoh macam mana agaknya satu jalan yang berbeza daripada jalan Rasulullah. Satu contoh bid'ah dalam urusan ibadah. Di tempat saya ni biasa sangat saya jumpa imam yang bila dia mengimami solat fardu, bila dia bagi salam sambil tu dia baca doa. Saya tak hafal doa tu, saya baca ya. Okey, bila dia bagi salam kata Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma a'inni ala minal sakhati wan nar. Kejap. Tak pakai cermata, patut tak nampak. Reading glasses. Wa a'udzubika min sakhati wan nar. Maknanya bila dia jadi imam, okey, bila dia nak bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, sebab dia pakai mikrofon, kita dengar Allahumma inni as'aluka ridhaka wa jannah, dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dibaca. Lepas tu, dah habis tu, disapu muka. Sambil disapu muka, dibaca lagi. Bismillahillazi la ilaha illahu warrahmanur rahim. Allahumma azhib anil hamna wal hazan. Pernah dengar tak? Saya biasa di sini ni. Okay, sebab mereka ni pakai mikrofon, kita dengar lagi. Ya. Perkara ni bukan daripada jalan Rasulullah, bukan juga daripada jalan para sahabat, sebab yang Rasulullah anjurkan tempat berdoa dalam solat ialah ketika sujud. Bukan sujud terakhir tau. Maknanya sujud rakaat pertama boleh, rakaat kedua, ketiga, keempat, okey. Bukan dikhususkan pada rakaat terakhir saja. Dan juga bila sembahyang sendirian, bila sembahyang jemaah, imam dah bangun daripada sujud, bangun bersujud. Jangan lama-lama situ duduk baca doa. Sebab bila kita berjemaah, ada adabnya, iaitu kita jadikan imam untuk diikuti sepenuhnya. Dah habis sembahyang jemaah, bila kita sembahyang sunat, ba'diyah, baru kita boleh memperpanjangkan sujud untuk membaca doa dalamnya. Okey, jadi dalam solat kita baca doa bila? Ketika sujud, dan juga at-tahiyat akhir selepas baca, sebelum beri salam. Kalau nak baca doa ni maksudnya bagus. Nak baca, okey, sebelum bagi salam baca. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi,
Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan sambil bagi salam baca doa. Doa ini saya ulangi, bagus. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku memohon daripada engkau keredaan engkau dan juga syurga. Dan yang kedua tu, ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada kemukaan engkau dan juga api neraka. Maksudnya bagus, tapi tempatnya salah. Bukan kita bagi salam, sambil tu kita baca doa. Okey. Dan kalau ada orang nak buat, itu bukan lagi lah jalan Rasulullah. Kemudian ada pula yang sambil bagi salam tu bacakan bismillahirrahmanirrahim semua tu. Yang itu ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Boleh rujuk ya. Saya takhrijnya dalam buku saya 36 kritikan ke atas buku amalan sunat selepas solat. Okey, 36 kritikan ke atas amalan sunat selepas solat ya. Buku tersebut sedikit intro buku tersebut. 36 kritikan tu, buku tu tebal. 5 bab pertama saja saya jumpa 36 perkara yang nak dikritik secara ilmiah. 5 bab pertama saja 36 ya. 36 perkara yang saya nak kritik. Buku tu tulisan ustaz-ustaz di Malaysia. Dan buku tu yang menghairankannya, buku itu di bahagian awalnya ada kata-kata aluan, kata-kata penghargaan daripada tokoh-tokoh, daripada sarjana-sarjana di Malaysia. Datuk Mufti ada, pensyarah ni ada, apa-apa susah ada ya. Saya tak kisah pun, sebab bagi saya yang tu tak ada value pun. Saya tulis saja, bila dah siap buku tu, bila dah terbit, ada para pembaca yang mereka ada kontak dengan orang yang memberi kata haluan tu, Tok Mufti tu ke, profesor apa-apa semua tu ke. Mereka pun bagi tahu, Syekh, ada orang jawab buku yang hantar bagi kata haluan ni. Oh ya ke? Boleh Syekh tu kata apa? Sebab orang ni kemudian dia bagi tahu saya. Dia kata, oh saya tulis kata haluan tu, saya tak baca pun buku tu. Subhanallah. Wahai orang-orang agama, anda ni memegang amanah. Bila anda tulis kata haluan, bahawa buku tu bagus, anda memberi keyakinan kepada orang bahawa buku tu bagus. Dan mereka pun akan, sebelum tu mungkin ragu-ragu. Nak beli ke tak buku ni? Tengok, ada kata haluan lah daripada mufti ni, daripada ni. Maka mereka pun beli. Dan mereka pun baca dan mereka pun amalkannya dengan keyakinan ia adalah benar. Kerana adanya orang-orang yang bagi kata haluan. Kemudian bila terbukti buku tu, 5 bab pertama saja dah ada 36 kritikan ilmiah ke atasnya. Macam-macam lah kesalahan dalam tu, boleh rujuk dalam buku tu yang, buku tu. Boleh muat turun juga, boleh baca juga di laman web saya, hafizfirdaus.com. Boleh pula mereka bagi alasan, saya tengok-tengok je, bolak-balik je, lepas tu saya tulis kata haluan. Tak baca pun. Itu sebahagian lagi terus diam, tak jawab langsung pun. Demikianlah nilainya orang agama. Demikian nilainya sebahagian orang agama di Malaysia ni. Mereka bagi kata haluan tetapi mereka tidak membacanya. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila nak membeli, nak membaca buku agama, jangan terpengaruh dengan kata haluan di depan tu. Sebab tidak semestinya mereka membaca secara penuh. Okey? Kadang-kadang tengok orang penulis pun bagi, ya Syekh, minta tolong bagi kata haluan. Dia pun tulislah kata haluan. Dia tak baca pun. Dia tak menyemak secara kritis pun. Sebahagiannya tu adalah pensyarah yang dia tu duk semak kata tesis. Tapi kenapa dia tak semak buku tu sebagaimana dia semak kata tesis? Kan? Inilah satu fenomena yang kita kena terima hakikatnya berlaku di negara kita ni, di Malaysia. Okey. So, tapi yang akhir tu, ya, macam kita bincang tadi, darjatnya dhaif boleh lah. Kan ulama kata boleh amalkan hadis yang dhaif. Kan? Boleh, betul. Ulama kata boleh amalkan hadis dhaif. Antara syaratnya apa? Dalam bab yang sama tidak ada hadis yang sahih. Kalau dalam bab yang sama ada hadis yang sahih, maka kita ambil yang sahih itu, yang dhaif itu kita ketepikan. Yang sahih apa dalam bab ini? Daripada Sauban, dan riwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahawa Rasulullah SAW apabila selesai daripada solat, tak sapu muka, tak baca tu, tetapi baginda beristighfar. Astaghfirullah 3 kali. Dan Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Bukan yang panjang orang Malaysia baca tau, yang itu saja. Okey. Jadi, hadis itu dhaif, tak boleh amalkan. Kenapa? Sebab dalam bab yang sama ada hadis yang sahih.
Okey, okey dah setengah jam dah ni, cukup lah ya. Okey. Tapi satu poin akhir saya nak highlight ya. Bila kita duk terangkan kepada masyarakat tentang inilah sunnah Rasulullah dalam bab akidah, inilah sunnah Rasulullah dalam bab ibadah ya. Macam saya dah buat video ni, akan ada orang yang tegur punya, biarlah masyarakat kita mereka berakidah dengan apa yang mereka telah belajar selama ini. Biarlah mereka beribadah dengan apa yang mereka telah buat selama ni. Kamu nak memporak-perandakan kenapa? Kamu nak kata bid'ah ni kenapa? Tak payahlah cerita, diam sudah. Tak payahlah cerita. Kita kata kita kena cerita sebab ayat itu tadi dimulakan dengan kul. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu. Kita pun umat Muhammad. Katakanlah kepada semua orang, inilah jalan Muhammad. Kita kena ikut jalan ini. Jangan ikut jalan-jalan lain. Bukan kita suka-suka nak buat, tapi ayat itu yang dimulakan dengan kul. Okay. Right. Sebelum kita berakhir, sedikit apa nak kata kesimpulan. Tadi cerita banyak sangat. Okey, tak apa. Sedikit kesimpulan mudah. Allah apabila ada ayat yang bermula dengan kul, kalau ianya bukan dialog ke apa ke, berarti ayat itu hendaklah kita lazim sebar-sebarkan. Lazim kita terangkan kepada orang, forward dalam WhatsApp group ke apa ke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ikutlah jalan Rasulullah. Jangan dok ikut jalan-jalan lain walaupun nampak indah sangat. Ikutlah jalan Rasulullah SAW. Kerana apa nak kata, inilah jalan yang hak. Jangan ikut jalan lain sebab sebagaimana yang diancam oleh ayat 159 surah Al-An'am tadi, kamu nak ikut jalan lain, buat kelompok lain apa semua tu, Rasulullah SAW Allah telah bebaskan dia daripada, you have nothing to do with them anymore. Alamak, kita ni nak jadi umat Muhammad kan. Okey. Kemudian kita ikutlah jalan itu, dan ikutlah bukan biasa-biasa tapi dengan level ihsan ya, level terbaik sebagaimana ayat 100 surah At-Taubah ya. Contoh bid'ah yang kita bincang dalam siri ini ialah apabila memberi salam dibaca doa. Apabila memberi salam baca doa. Doa tu baik, tetapi tempat itu tak baik. Jadi kalau ada di antara tuan-tuan puan-puan yang sudah hafal doa itu, biasa amalkan. Okey, boleh amalkan tapi sebelum bagi salam, bukan ketika bagi salam. Sebelum bagi salam ya. Okey, moga-moga ada manfaat untuk kita semua. Kita jumpa lagi di siri akan datang. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.